Ya, pertamanya apabila kita memperkenalkan hashtag NIS 9 kita ubah, itu logat Negeri Sembilan dia lah. Maknanya sesuatu yang kita nak tampilkan di sini ialah perlunya perubahan. Sebab itu kita perlu ubah. So dalam konteks kehidupan kita ini, bila kita hendak mengubah sesuatu, tentulah ada sebab yang penting. Kita ubah kerana perkara itu barangkali memang sudah tidak lagi dapat memainkan peranan seperti mana yang diharapkan. Jadi begitu juga Kerajaan Negeri Sembilan ini kita lihat, ya, sama juga keadaannya dengan Kerajaan Pusat sebenarnya, ya, Kerajaan PHBN ini. Di Negeri Sembilan pun kita nampak bahawa apa yang berlaku sekarang ini ialah hanya setakat melaksanakan tugas tanggungjawab bagi menjaga keperluan asas. Saya rasa Negeri Sembilan sudah sampai masanya kita mempunyai potensi yang cukup besar dalam semua aspek ekonominya, aspek kebudayaannya, sebab Negeri Sembilan ini sebenarnya terkenal sebagai negeri beradat. Jadi sepatutnya keistimewaan ini, kelebihan ini mesti dimanfaatkan sepenuhnya. So kita nampak selama ini apa yang berlaku dalam bidang ekonomi, pelancongan sebagai contoh. Kalau kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan keistimewaan dari segi muka bumi, dari segi keindahan kampung, keindahan bukit bukau, ini merupakan suatu anugerah Allah Subhanahu Wa Taala yang saya rasa mesti dimanfaatkan dan dapat memberi faedah kepada rakyat. Ya, oleh sebab itu saya melihat pelancongan seharusnya dijadikan sebagai satu usaha yang bersungguh-sungguh. Kerana pelancongan ini kita tahu boleh memberikan pulangan yang besar pada ekonomi negara. Kalau kita lihat beberapa negara di dunia sekarang ini bergantung kepada pelancongan semata-mata, kan? Jadi ini adalah saya nampak mesti dilihat dan mesti dimanfaatkan sepenuhnya. Maknanya aspek pelancongan kalau dalam konteks Negeri Sembilan ni, selain daripada pertanian, sebab kita mempunyai keluasan tanah yang saya kira cukup mencukupi, malah lebih daripada mencukupi. Kalau kita usahakan supaya apa? Supaya kita dapat meningkatkan, ya, bidang ekonomi rakyat melalui kegiatan pertanian sebagai contoh, dan pada masa yang sama kita masukkan program aktiviti adat tadi. Jadi ini saya nampak, ya, program ini, ya, yang disebut sebagai agro pelancongan, saya kira cukup menarik. Malah kalau dari aspek pertanian sebagai contoh, saya melihat tanah-tanah terbiar. Ada alasan yang mengatakan di Negeri Sembilan ini menghadapi sedikit masalah sebab tanah adat. Sebenarnya ini bukanlah merupakan halangan yang besar yang menyebabkan kita tidak boleh memajukan tanah-tanah adat ini. Ya, tanah-tanah adat ini sebenarnya boleh dimajukan, tapi kita perlu menggunakan pendekatan yang sesuai. Bukannya dengan cara mengambil tanah ini kemudian kita serahkan kepada pihak lain, kemudian tuan milik tanah itu akhirnya akan menghadapi kerugian. Jadi apa yang boleh dilakukan, dan saya sendiri terlibat secara aktif dalam kegiatan koperasi, ya, saya sendiri yang sebenarnya telah memulakan satu koperasi yang disebut sebagai Komega, koperasi Mertanggalau, anak-anak kampung, ya, yang sebenarnya sekarang ini alhamdulillah ramai yang telah berjaya. Dan kita mempunyai asas, kita mempunyai modal yang besar, iaitu tanah itu sendiri. Jadi apa yang saya buat ialah kita usahakan supaya tanah-tanah adat ini kita libatkan semua tuan punya tanah adat, ya. Walaupun kita tahu tanah adat ini
dari segi penama je memang adalah nenek moyang dahulu, masih ada lagi namanya, tapi tidak jadi masalah sebenarnya. Dan sekarang ini telah terbukti, saya telah Komega ini telah pun berjaya memajukan tanah sekarang ini seluas 30 ekar di kampung Bertang, Jombang itu. Dan alhamdulillah kita sudah mendapat anugerah Desa Lestari sebenarnya, ya, dengan peruntukan yang agak besar, 500,000 daripada Kementerian Luar Bandar. Tapi disebabkan oleh gangguan, ya, oleh kerana anugerah ini diperoleh semasa kita menghadapi masalah COVID-19, jadi tergendala sedikit. 2 tahun kita tidak boleh buat apa-apa, ya. Tapi sekarang ini alhamdulillah, ya, projek itu telah dapat kita majukan. Bermakna di sini saya nampak bukan satu halangan walaupun tanah adat, tetapi kita boleh mencari jalan yang sesuai, di mana tuan tanah kita libatkan bersama sebagai ahli koperasi, dan mereka mendapat hasil, ya, mendapat keuntungan daripada apa yang kita lakukan. Jadi saya nampak kalau boleh dilakukan di kampung saya, tidak ada sebab kenapa tidak boleh dilakukan di tempat-tempat lain. Ini di Kuala Pilah, di Seri Melanti, ya, tanah-tanah yang begitu luas, di Jelebu, di Jempol, di Rembau, banyak. Saya percaya banyak tanah-tanah yang kita boleh majukan dan mengikut konsep inilah, konsep koperasi. Jadi maknanya hak milih tanah itu tidak terlepas. Tuan tanah masih mendapat faedah dan juga kebaikan, dan pada masa yang sama kita boleh meningkatkan ekonomi rakyat. Setakat ini kalau dilihat, Komega hanya menumpukan kepada tanaman jagung saja. Tapi insya-Allah kalau misalnya kita berjaya meluaskan, ya, cara ini ke tempat-tempat lain, kawasan-kawasan dia, saya percaya kita juga boleh menambahkan bidang pertanian yang lain, ya, pertanian sayur-sayuran sebagai contoh, penternakan. Semuanya saya percaya mempunyai potensi yang besar. Dan sekarang ini saya nampak tidak diusahakan secara bersungguh-sungguh. Ini di antara faktor kenapa kita perlu ubah. Kenapa kita perlu ubah? Sebab apa? Kita nampak kerajaan, ya, tanah di Negeri Sembilan ini mempunyai potensi yang begitu besar, tetapi dibiarkan begitu sahaja, ataupun tidak ada usaha yang bersungguh-sungguh, ya, dalam meningkatkan lagi, ya, dalam menggunakan sepenuhnya kekayaan yang ada di Negeri Sembilan. Ini dia tersebab kenapa NIS 9 kita ubah supaya rakyat mendapat kebaikan dan faedah.